Abdul Taib, keluarga ini turut dihuni 8 adik-beradik yang lain. Allahyarham. Baik, pada ketika ini Raja Perlis, Raja Muda Perlis turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Abdul Taib. Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai yang baru sahaja tiba pada ketika ini kami juga masih lagi menantikan jika ada pemimpin-pemimpin dan juga kerabat diraja yang akan tiba selain daripada Raja Muda Perlis dan juga Tengku Mahkota Pahang. Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai diiringi oleh Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli masuk ke Dewan Syarahan Utama di Masjid Negara. Kalau kita recap kembali bagaimana penglibatan Abdul Taib dalam pembangunan dan juga politik Sarawak. Allahyarham memulakan persekolahannya di Sekolah St. Joseph sebelum meneruskan pembelajaran di Australia atas beasiswa Colombo Plan. Abdul Taib pada mulanya lebih berminat untuk mengambil jurusan perubatan kerana menyedari Sarawak kekurangan doktor pada ketika itu. Tetapi beliau telah dipujuk oleh bapa saudaranya Abdul Rahman Yaakob untuk mengambil jurusan undang-undang. Di Sarawak, Abdul Taib bertugas di Pejabat Undang-Undang Negeri Sarawak atau Crown Council sebelum beliau diminta untuk terlibat dalam politik sepenuh masa. Beliau mewakili Parti Bumi Putra Sarawak, salah satu parti komponen Perikatan Sarawak dalam pilihan raya Malaysia 1969. Namun pilihan raya tersebut digantung akibat peristiwa berdarah pada 13 Mei. Dan ketika pilihan raya diadakan semula pada 1970, Abdul Taib dipilih sebagai ahli Parlimen Kota Samarahan. Kota Samarahan kemudian ditransformasikan sebagai hak pendidikan selain menubuhkan lembaga pembangunan koridor wilayah Wilkoda sebagai pemangkin untuk membangunkan tenaga boleh diperbarui. Dari tahun 1970 hingga 1980, pelbagai jawatan menteri di kalasnya termasuk Menteri Sumber Asli, Menteri Perancangan Am dan Penyelidikan Sosioekonomi, Menteri Tugas-Tugas Khas, Menteri Perusahaan Utama, Menteri Pertahanan dan juga pernah memegang jawatan Menteri Wilayah Persekutuan. Manakala pada Februari 1981, Abdul Taib meletak jawatan untuk kembali ke Sarawak sebelum menjadi Ketua Menteri paling lama berkhidmat di negara ini selama 33 tahun dari 26 Mac 1981. Dalam tempoh itu, beliau berjaya membangunkan Sarawak dari antara negeri termiskin sehingga menjadi antara negeri terkaya dengan simpanan menjangkau 33 bilion ringgit. Selepas melepaskan jawatan Ketua Menteri, Abdul Taib dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-7 pada 28 Februari 2014. Antara gelora paling besar dilalui Allahyarham ialah penentangan daripada sebahagian barisan pentadbirnya yang cenderung kepada Tun Abdul Rahman Yaakob ketika kedua-duanya bersengketa. Legasi Abdul Taib begitu besar di Sarawak. Bukan sekadar negarawan, tetapi bapa pembangunan dan arkitek yang mengubah Sarawak kepada keadaan yang moden dan ekonomi yang pelbagai pada hari ini. Dan pastinya pembagian ini merupakan kehilangan besar tidak hanya dirasai oleh rakyat Sarawak semata-mata, akan tetapi di seluruh negara melihat kepada komitmen jasa beliau dalam pembangunan negeri Sarawak. Dalam lapis yang lain,
Datuk Seri Haji Jinur menyifatkan